Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. So, pada hari ini insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Kautsar, iaitulah surah yang ke-108 dalam Al-Quranul Karim. So, pada hari ini insya-Allah kita sambung surah yang seterusnya, iaitulah surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 dalam Al-Quranul Karim. Baik, seperti biasa sebelum kita membahaskan tafsir dan tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ni, mari kita lihat dahulu sedikit sebanyak tentang muqaddimah kepada surah Al-Kafirun ini. Baik, yang pertama-tama surah ini disebut nama dia sebagai surah Al-Kafirun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Dalam Al-Quran hanya pada ayat ni sahaja Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal kafirun. Kita tak jumpai dalam mana-mana ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala hanya biasa menyebut ya ayyuhalladina amanu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ahlal kitab, ya ayyuhan nas, begitu. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut secara tegas Qul ya ayyuhal kafirun. Maka disebutlah nama surah ini sebagai surah Al-Kafirun. Ini nama yang pertama dan inilah paling masyhur. Selain daripada itu, surah ini juga disebut sebagai surah Qul ya ayyuhal kafirun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama secara sempurna. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika mana menuliskan tafsir surah Al-Kafirun ni dalam sahih beliau, Al-Imam Al-Bukhari menyebut nama surah ini sebagai surah Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Selain itu, ada lagi ulama menyebut nama surah ini sebagai surah Al-Muqashqish, ya. Apa makna Al-Muqashqish? Al-Muqashqish ini artinya ialah yang melepaskan, ya. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu disebut para ulama sebagai surah Al-Muqashqishatain. Dua surah yang melepaskan. Mengapa makna melepaskan dekat sini? Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu dua surah yang menjelaskan bahawa orang-orang beriman berlepas diri daripada orang-orang kafir. Akidah umat Islam ni melepas atau berlepas diri daripada akidah orang-orang kafir, tak boleh dicampurkan, ya. Oleh kerana itu surah ini juga disebut sebagai surah Al-Ikhlas kedua. Jadi Al-Ikhlas dalam Al-Quran itu yang masyhur kita tahu ialah Qul huwallahu ahad. Tetapi para ulama mengatakan bahawa surah Al-Kafirun juga disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Mengapa begitu? Kerana kandungan surah Al-Kafirun ini itu menjelaskan tentang kemurnian ibadat hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak boleh dicampur adukkan dengan ibadat-ibadat kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada lagi nama yang lain kepada surah ini disebut sebagai surah Bara'ah. Bara'ah itu sama makna dia dengan Al-Muqashqishah tadi, iaitu surah yang melepaskan diri. Ya, surah yang menjelaskan berlepas diri daripada keyakinan orang-orang musyrik, ya. Ada lagi yang menyebut nama surah ini sebagai surah ibadah kerana dalam surah Al-Kafirun ini Allah Ta'ala mengulang-ulang perkataan
ibadah atau yang sama akar kata dengannya, ya. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, itu semua sama akar kata dengan ibadah. Maka ada ulama menyebut nama surah ini sebagai surah ibadah. Ada lagi yang menyebutkan seperti Fairuz Abadi menyebutkan nama surah ini sebagai suratu ad-din, kerana pada ayat terakhir Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Maka beliau menyebut nama surah ini sebagai surah ad-din. Jadi kalau kita lihat pendapat-pendapat yang disebut para ulama ni, maka terdapat beberapa nama pada suratu Al-Kafirun ni. Yang pertama disebut sebagai suratu Al-Kafirun. Yang kedua disebut sebagai surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga disebut sebagai surah Al-Muqashqishah. Yang keempat disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Yang kelima disebut sebagai surah Bara'ah. Yang keenam disebut sebagai surah Ibadah, ya. Yang ketujuh ia juga disebut sebagai suratu ad-din, ya, seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Fairuz Abadi yang saya sampaikan sebentar tadi, ya. Jadi lebih kurang ada 7 nama yang disebutkan para ulama tentang nama kepada suratu Al-Kafirun ini. Seperti mana kebiasaan orang Arab menyebut bahawa banyaknya nama kepada satu surah itu menunjukkan tentang keutamaan surah tersebut. Maka nanti kita akan bahaskan keutamaan-keutamaan yang ada pada surah Al-Kafirun ini, ya. Baik, surah Al-Kafirun ini sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, ia adalah surah yang ke-109. Tetapi kalau dilihat daripada sisi tertibun nuzul dia, surah ini diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang ke-18, ya. Surah yang ke-18 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ia turun selepas suratu Al-Ma'un dan sebelum suratu Al-Fil. Maknanya Al-Ma'un surah yang ke-17 diturunkan kepada Nabi, Al-Kafirun surah yang ke-18, manakala Al-Fil ialah surah yang ke-19 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jumlah ayat dia sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran ada sebanyak 6 ayat, ya. Dan saya percaya bahawa kita telah pun hafal semua surah Al-Kafirun ini, kerana ini adalah salah satu surah yang sangat lazim kita baca pada tiap-tiap hari, ya. Hampir tiap-tiap hari mesti kita baca, kita dengar, ya. Baik, daripada 6 ayat tu terdapat 28 kalimah. Terdapat 28 kalimah. Daripada 28 kalimah itu terdapat 74 huruf. Jadi kalau kita hitung dari 6 ayat dan 28 kalimah yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ni, maka ada sebanyak 74 huruf. Seperti biasa saya sampaikan, apabila kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa tiap-tiap huruf daripada Al-Quran diberi Allah Ta'ala ganjaran sebanyak 10, maknanya apabila kita baca surah Al-Kafirun, kita akan dapatkan pahala lebih kurang sebanyak 740 pahala. Masya Allah, itu adalah jumlah yang sangat banyak, ya. Jumlah yang sangat banyak. Baik, kita teruskan keutamaan surah Al-Kafirun. Apa sahaja keutamaan surah Al-Kafirun? Keutamaan pertama, ya, diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Nabi SAW bersabda, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, siapa-siapa yang membaca surah qul ya ayyuhal kafirun, udidat lahu bi rubu'il Quran, maka itu sama dengan membaca 1/4 daripada Al-Quran, ya. Masya Allah. Nabi SAW sebut, sesiapa yang membaca surah Al-Kafirun ini, maka ganjaran dia, keutamaan dia menyamai 1/4 daripada Al-Quran kita baca. InsyaAllah. Ya, para ulama menjelaskan mengapa demikian.
Mengapa Nabi samakan dengan 1/4 daripada Al-Quran? Kerana kalau kita melihat kandungan daripada surah Al-Kafirun ini, maka ia mewakili 1/4 daripada makna Al-Quran. Apa dia? Tentang akidah, tentang berlepas diri daripada kesyirikan, tentang berlepas diri daripada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 1/4 dalam Al-Quran membicarakan tentang perkara itu. So, oleh kerana itu, sesiapa yang membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, maka seolah-olah ia telah membaca 1/4 daripada Al-Quranul Karim. Maka mungkin inilah salah satu motivasi masyarakat kita mengapa ramai sangat yang membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Tetapi perlu untuk diingatkan, jangan sampai kerana dikatakan sesiapa yang membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran, lalu dia baca sebanyak 4 kali, lalu dia mengatakan aku dah khatam Quran. Tak, itu tidak dikatakan khatam, ya. Mengapa yang dikatakan khatam itu? Kita baca tamat mulai daripada surah pertama, ayat pertama sampailah surah terakhir dan ayat yang terakhir, itulah baru dikatakan khatam. Kalau setakat kita baca misalnya Al-Kafirun sekali 1/4, Al-Kafirun lagi sekali tambah 1/4, ya? Jadi setengah, baca Al-Kafirun lagi 4 kali, lalu dia kata aku dah khatam Quran. Itu tidak dikatakan khatam Quran, ya. Ini berbeza maksud dia, ya. Baik, ini maknanya keutamaan, ya, fadilat dia menyamai 1/4 Al-Quran. Baik, itu keutamaan yang pertama yang disebut dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya diriwayatkan dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhihi surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun Qul Huwallahu Ahad fi ra'atit tawaf. Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas ketika mana Nabi SAW salat sunat tawaf. Jadi seperti mana kita sedia maklum, apabila kita selesai daripada mengerjakan tawaf 7 kali pusingan dekat Kaabah, maka kita disunatkan untuk salat, iaitulah salat sunat 2 rakaat selepas tawaf. Apa surah yang kita baca? Nabi ajar, Nabi tunjuk pada kita, bacalah pada rakaat yang pertama Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan bacalah pada rakaat yang kedua suratu Qul Huwallahu Ahad. Itulah surah yang dibaca, ya. So itu keutamaan yang kedua. Seterusnya dalam hadis Imam Muslim rahimahullah juga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, qara'a bihima fi ra'atil fajr. Rasulullah membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad juga pada solat sunat fajar, iaitulah solat sunat qabla subuh. Nabi mengatakan ra'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu ganjaran dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. So, oleh kerana itulah sesiapa yang hendak melaksanakan solat sunat qabliyah subuh ataupun yang disebut dengan solat sunat fajar, maka bacalah pada rakaat pertama Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat yang kedua bacalah Qul Huwallahu Ahad, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana memang kita nak mencontohi amalan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya ada lagi riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, yang menjelaskan bahawa Nabi kita alaihi salatu wassalam salat sunat ba'dal maghrib membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad, ya. Selain itu ada lagi hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa Nabi kalau sembahyang witir, Nabi akan membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Jadi sangat banyak Nabi memasangkan atau menyandingkan antara Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Pertama tadi solat sunat selepas tawaf,
ya. Selepas itu salat qabliyah subuh, salat ba'diyah maghrib. Kemudian ketika mana salat witir, ya, salat witir ini pun Nabi SAW baca. Lebih kurang dalam 3 keadaan ni Nabi sentiasa pasangkan, sandingkan antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Mengapa begitu? Para ulama kita mengatakan mengapa disandingkan kedua-dua surah ini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana kedua-dua surah ini ia membawa mesej yang sama-sama membawakan nilai tauhid dan sama-sama membawakan mesej keingkaran terhadap kekufuran kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kesamaan. Maka para ulama tadi menyebutkan nama surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu disebut sebagai surah Al-Muqashqishatain. Dua surah yang melepaskan diri, yang menjelaskan bahawa orang beriman itu melepaskan diri daripada orang-orang kafir. Maka Nabi SAW sentiasa sandingkan kedua-dua surah ini, Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas, ya, sehingga kan ada 4 sunnah dia secara khas. Nabi SAW sandingkan kedua-dua surah ini dalam amalan Nabi, dalam solat tu tadi, ya. Baik, ada lagi keutamaan surah tu Al-Kafirun ini, ya. Disebut dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alaih, daripada hadis Farwah bin Naufal an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi SAW bersabda, berkata kepada Farwah bin Naufal, ya. Apa kata Nabi? Iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah ketika mana engkau hendak tidur, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, qala thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah pada penghujungnya. Maknanya selepas baca qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin tu, tidurlah. Jangan buat kerja lain lagi. Jangan tengok pun lagi, jangan berbincang lagi, jangan buat benda lagi lah. Tidurlah terus selepas itu. Apa kata Nabi? Fa innaha bara'atun minasyirk. Itu amalan yang melepaskan kita daripada kesyirikan. Andai kata kita tak pernah tahu, andai kata kita tak bangun lagi daripada tidur itu dah tidur kita buat selama-lamanya, maka kita mati dalam keadaan lepas daripada kesyirikan. Mengapa? Sebelum kita tidur, kita membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, yang mana Nabi kata fa innaha bara'atun minasyirk. Ia adalah surah yang membuat seseorang lepas daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, luar biasa surah tu Al-Kafirun ini, ya. Dan masih ditemukan lagi sebenarnya beberapa keutamaan lain kepada surah tu Al-Kafirun, tapi antaranya itulah yang saya sebut sebentar tadi, ya. Jadi surah Al-Kafirun ni satu surah yang amat penting dalam kehidupan kita, ya. Mungkin inilah sebabnya mengapa ramai masyarakat kita suka dengan kuliah Al-Kafirun. Bukan sekadar ia pendek, tetapi kerana ia mengandungi makna yang sangat dalam, keutamaan yang sangat luas. So akhirnya masyarakat kita pun suka mengamalkannya, ya, suka membacanya. Cuma jangan sampai terbalik-balik membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Sebab setengah orang dia confuse membaca surah Al-Kafirun, ya. Baik, sebelum kita membahaskan tafsir dan tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun ni, mari kita lihat sedikit ayat-ayat Allah Ta'ala ni dari sisi asbabun nuzul dia. Jadi surah Al-Kafirun ini ada sebab turun dia, ya, ada sebab turun dia. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dalam asbabun nuzul dan Ibnu Ishaq dalam kitab sirah beliau, anna Rasulullah kana yatufu fil Ka'bah. Suatu ketika Nabi tawaf di Ka'bah. Ini semasa Nabi masih di Mekah lagi, belum hijrah lagi ke Madinah, ya. Sebab surah Al-Kafirun ini ialah surah Makkiyah. Fa'taradahu al-aswad bil Muttalib
bin Asad wal Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalid wal As bin Wa'il. Ketika Nabi sedang tawaf, maka datanglah Al-Aswad bin Muttalib bin Asad, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalid, As bin Wa'il. Keempat-empat orang ni adalah tokoh-tokoh pembesar orang-orang Quraisy pada masa dahulu. Mereka adalah tokoh-tokoh utama pada ketika itu. Tokoh politik, tokoh ekonomi dia, ya, tokoh masyarakat dia, orang yang amat dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka keempat-empat tokoh ni mendatangi Nabi SAW. Apa mereka kata? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata mereka, halumma falna'bud ma ta'budu sanatan. Ibnu Abbas kata, ini selepas mereka dah rasa penat dah menghalang Nabi daripada menyampaikan Islam tu. Last sekali mereka datang kepada Nabi, wahai Muhammad, jomlah, dia kata, halumma falna'bud ma ta'budu sanatan, jomlah kita sembah Tuhan yang kami sembah selama 1 tahun, wa ta'bud ma na'budu sanatan, dan engkau sembah apa yang kami, mereka kata, kami akan sembah Tuhan yang engkau sembah selama 1 tahun, dan kamu pun ikut sembah Tuhan kami selama 1 tahun. Falnashtariku nahnu anta fil amr, sehingga kan kita dapat bersama-samalah, bekerjasama dalam urusan agama kita. So kita akan damai, kita akan gencatan senjata lah, kalau bahasa dia mungkin sekarang. Tak ada permusuhan lagi antara kita, tak perlu lagi ada pergaduhan. So solusi dia begitu, kata mereka. Mereka tawarkan, mari kita kami ikut sembah Tuhan kamu selama 1 tahun, dan selepas itu kamu ikut sembah Tuhan kami selama 1 tahun. Oh, nampak macam cantik tawaran dia, kan? Ya. Lalu mereka kata, fa in kana alladhi ta'budu khairan mimma na'budu kunna qad akhadna bihadhihi minhu. Lalu mereka kata, kalau Tuhan yang kamu sembah itu betul, baik, atau lebih baik daripada Tuhan yang kami sembah, semaknanya kami telah mengambil bahagian daripada Tuhan engkau. Wa in kana ma na'budu khairan mimma ta'budu kunta qad akhadta bihadhika min. Dan kalau sekiranya Tuhan yang kami sembah itu lebih baik daripada Tuhan yang engkau sembah, wahai Muhammad, so engkau pun dapat ambil bahagian daripada Tuhan kami, dia kata. Nampak ajakan ni macam baik, mengajak kepada keharmonian. Tetapi apa jawapan Nabi SAW? Faqala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi SAW, an usyrika bihi ghairah, daripada mensyirikkan Allah dengan Tuhan-Tuhan selain daripadanya. Fa anzalallahu fihim qul ya ayyuhal kafirun, maka pada ketika itulah Allah Ta'ala pun menurunkan suratu Al-Kafirun. Inilah sebab turun kepada suratu Al-Kafirun yang disebutkan oleh Al-Wahidi dalam kitab beliau Asbabun Nuzul. Begitu juga Ibnu Ishaq dalam kitab sirah ataupun sejarah yang beliau tuliskan, ya. Baik, mari kita melihat ayat-ayat Allah Ta'ala dalam suratu Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, ya. So pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitabkan perkataan ini kepada orang-orang kafir. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya sampaikan kepada mereka secara tegas, ya,
supaya Nabi sampaikan kepada mereka secara tegas, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Siapakah orang kafir yang dimaksudkan dekat sini? Pada asalnya ini merujuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian, walaupun asbabun nuzul ini berkenaan antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, tetapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dalam bentuk sigat yang umum, iaitulah al-kafirun, orang-orang kafir. Jadi ada kaedah mengatakan al-ibrah bi'umumil labzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pegangan daripada satu ayat ialah keumuman ayat tersebut, bukan kekhususan sebab penurunan ayat tersebut. Jadi walaupun surah Al-Kafirun ini mempunyai asbabun nuzul tentang orang-orang kafir Quraisy, tetapi Allah Ta'ala sebut Al-Kafirun dalam sigat yang umum. So, oleh kerana itu ulama tafsir kita mengatakan wa hadha yashmilu kulla kafir. Pada ayat ini mencakupi semua orang-orang kafir. Sawa'un kana minal musyrikin au minal yahud au minal nasara, sama ada dia orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun agama-agama yang lain, Buddha, Hindu, dan yang kita tak tahu mungkin nama dia. Ya? Kullu kafir, maka setiap orang-orang kafir, yajibu an tunadihi biqalbika wa bilisanika, wajib engkau serukan kepada mereka dengan hati dan lisan. Serukan kepada mereka, wahai Muhammad. Dan juga kita umat Nabi Muhammad, serukan kepada mereka dengan hatimu dan juga lisanmu. Apa yang perlu diserukan itu? Pertama, la a'budu ma ta'budun. Ya, ini poin pertama. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, ini yang perlu kita declarekan. Ini yang perlu kita sampaikan. La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menyatakan ini secara tegas, bahawa Nabi tidak akan pernah menyembah Tuhan yang mereka sembah. Tadi mereka ajak supaya beribadat kepada Tuhan Nabi selama 1 tahun, lepas tu kepada Tuhan mereka selama 1 tahun. Allah Ta'ala nyatakan la a'budu ma ta'budun. Ya. Dekat sini kalau kita lihat daripada sisi bahasa, itu Allah Ta'ala menggunakan fi'lul mudhari, la a'budu ma ta'budun. Fi'lul mudhari itu yang menunjukkan masa sekarang. Ya. So, maknanya kata para ulama, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah, aku tidak sembah Tuhan yang kamu sembah sekarang. Tidak akan. Ya. Ini satu pernyataan yang sangat tegas. Ya. Selepas itu Allah Ta'ala mengatakan wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Ya. Wala antum abiduna ma'bud wala antum ta'buduna ma'budi, dan kamu pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Mengapa demikian? Dekat sini dikatakan bahawa Nabi SAW diperintahkan Allah mengatakan wala antum abiduna ma'bud, kerana memang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang betul. Ya. Mungkin kita pernah mendengar bahawa orang-orang kafir Quraisy pada masa dahulu mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ya. Tetapi dalam hal ibadah mereka mensyirikkan Allah. So, ibadah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas semata-mata kerana Allah, itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Ya, tidak dikatakan sebagai ibadah. Kerana mereka beribadat melalui perantaraan berhala, patung-patung yang mereka buat, lalu mereka mengatakan sebenarnya itu cara mereka nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, itu semua tidak boleh dikatakan sebagai ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah itu mesti suatu ibadat itu dilakukan murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan dia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain ataupun tujuan-tujuan yang lain. Ya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Ya.
Dekat sini Allah Ta'ala buat dalam bentuk isim fa'il. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, ya. Wala antum 'abiduna ma 'abud, ya. Dan kamu pula tidak akan mahu beribadat secara aku beribadat. Maksudnya ni ialah wala a'budu ibadatikum. Aku tidak akan beribadat dengan ibadat kamu, kata Nabi. La aslukuha wa la aqtadi biha. Tidak aku akan mencontohi cara kamu beribadat. Ya. Wa innama a'budullaha ala wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Aku hanya akan menyembah kepada Allah dengan cara yang Allah suka dan Allah Ta'ala redha. Aku tidak akan beribadat mengikut cara yang kamu buat, ya. Begitu juga dengan kamu. Kata Allah Ta'ala, wala antum 'abiduna ma a'bud, ya. Dan kamu tidak akan beribadat, menyembah, ya, dan kamu tidak akan menyembah dan kamu tidak akan beribadat dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Maknanya mereka pun tidak akan mahu beribadat mengikut syariat yang diajarkan oleh Islam. Kerana beribadat dalam syariat Islam mesti mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi sebarang kesyirikan, mesti ikut syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahawa wala antum 'abiduna ma a'bud ini menunjukkan masa mustakbal, masa yang akan datang. Jadi la a'budu ma ta'budun itu tadi aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, itu sekarang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum itu untuk masa sekarang. Artinya apa? Ditutup pintu rapat-rapat bahawa tidak boleh kerjasama dalam ibadat. Jangan sampai ada orang fahaman sekarang ni yang mengatakan sebagai faham pluralism. Mereka mengatakan bahawa semua agama ini sama. Ya, malah ada satu gerakan lagi nak menyamakan. Ini ada satu gerakan, boleh baca mungkin dekat internet, ya. Dan ini diasaskan di satu negeri yang sebenarnya mereka menggambarkan diri sebagai Islam, ya, yang moden sekarang ini. Mereka cuba nak satukan antara agama Islam, Yahudi dan Nasrani dengan alasan ini adalah agama samawi. Betul lah pada asalnya agama samawi, tetapi kemudian Yahudi dan Nasrani telah membuat pengubahan, telah mempesongkan hukum hakam syariat Allah yang diturunkan kepada mereka. So kita tak boleh join dengan mereka, tak boleh bekerjasama dengan mereka dalam hal ibadat. Ini prinsip, ini sangat prinsip, ya. Dalam hal muamalat kita boleh, sosial kita boleh bekerjasama, tetapi dalam hal ibadat kita tak boleh kerjasama. Jadi kalau kita perhatikan ayat 2 sehinggalah ayat 5, itu ayat-ayat yang menyatakan bahawa kita melepaskan diri daripada mereka. Kita melepaskan diri daripada sembahan mereka, melepaskan diri daripada cara mereka beribadat. Begitu jugalah mereka tak boleh ikut serta dengan kita. Tak boleh. Kerana apa? Kerana berbeza. Cara mereka, keyakinan mereka itu tak boleh membuat mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menyatakan lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip dia. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agama aku. Ya. Jadi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pada ayat yang terakhir ni, ini sebenarnya sebagai penutup, ya, sebagai penutup kesimpulan daripada ayat 2 sampai ayat 5 tadi. Lakum dinukum waliyadin, la usyarikukum fi dinikum. Aku tidak akan menyertai agama kamu, wala wafiqukum alaih, dan aku tidak akan bersetuju dengan agama kamu. Mengapa? Bal huwa dinun batil. Kerana agama kamu itu agama yang batil. Takhtasuna antum bihi wala usyarikukum fihi abadan. Dan buat selama-lamanya aku tidak akan pernah menyertai agama kamu. Inilah kita kata prinsip daripada surah Al-Kafirun ini. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah surah yang menyatakan berlepas diri daripada orang-orang kafir, ya,
sama ada mereka daripada kalangan orang-orang musyrik ataupun mungkin daripada agama Yahudi ataupun mungkin daripada kalangan yang beragama Nasrani, ya, ini semua kita wajib berlepas diri daripada mereka. Kerana apa? Kerana prinsip dalam agama kita tidak boleh sama dengan mereka, ya. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala ni sangat-sangat penting bagi kita untuk kita betul-betul menjaga keimanan kita dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sebagai kesimpulan daripada surah Al-Kafirun ni, yang pertama bahawa surah Al-Kafirun ni ia adalah surah yang mempunyai banyak keutamaan. Jadi mari kita amalkan saat kita solat qabliyah subuh, solat selepas tawaf, solat selepas maghrib, kemudian solat witir, mari kita amalkan pada kesempatan ini. Kemudian sebelum kita tidur, bacalah surah Al-Kafirun, kerana ini adalah surah yang membuat kita lepas daripada kesyirikan, insya-Allah taala, ya. Malah ada riwayat lagi mengatakan selepas sembahyang pun Nabi kita alaihi salatu wasalam membaca surah Al-Kafirun ini, ya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, surah Al-Kafirun ini menunjukkan kepada kita bahawa kita tak boleh kerjasama dengan agama lain dalam hal ibadah. Tak boleh kerjasama. Prinsip kita jelas kukuh, tak boleh. Kita mesti tetap mempertahankan akidah kita. Tak boleh kerjasama pada masa sekarang sampai masa-masa yang akan datang, ya. Kesimpulan berikutnya boleh kita petik, toleransi dalam beragama itu bukan bererti kita care dengan agama mereka. Bukan bererti kita ikut campur dengan mereka. Toleransi dalam beragama itu kita membiarkan mereka, ya. Kita membiarkan mereka. Kita biarkan mereka sebagaimana mereka membiarkan kita. Tidak boleh bekerjasama dengan mereka dalam hal ibadat. Itu prinsip-prinsip penting daripada surah Al-Kafirun, ya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.